Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok, Nasha. Dan macam biasa juga, kita akan berkongsikan dua kisah yang trending. Dan story yang pertama, apa dia, Nasha? Story yang pertama kita nak kongsikan mengenai pasangan yang tengah viral sekarang ni. Siapa dia kalau bukan Ubay dan juga Sheila Amzah. Nak tahu pasal apa? Tunggu. Betul. Dan story yang kedua, mengenai pasangan ibu bapa ni sanggup meninggalkan anaknya yang masih kecil dekat airport. Hai, kenapa tu kalau korang nak tahu cerita lebih lanjut lagi, so jom kita layan OBTV. Okey guys, untuk story OBTV yang pertama, baru-baru ini kisah mengenai hubungan TikToker Ubay dan juga penyanyi terkenal tanah air Sheila Amzah menjadi tanda tanya netizen. Ya, dan spekulasi ni akhirnya terjawab apabila Ubay dan juga Sheila Amzah ni diorang kata diorang bagi tahu dekat dalam TikTok live mereka yang bahawanya diorang ni memang dah together. Dan pendedahan tersebut secara tidak langsung telah menjawab segala persoalan daripada netizen mengenai hubungan mesra mereka berdua. Betul. Dan menurut daripada Ubay, Sheila Amzah ataupun lebih senang dikenali sebagai Syah, dia kata Syah ni faham dia, memahami dirinya gitu. Dan Ubay juga kata bahawa dia ni dah minat Syah daripada zaman sekolah lagi. Yelah, kalau kita tengok daripada segi dia orang punya perbezaan umur tu kan, mungkin Ubay masa zaman sekolah lagi, Syah dah memang dah famous dah kan. Jadi katanya daripada saya panggil dia Syah, saya panggil dia Kak Syah, lepas tu saya panggil dia Syah, sekarang ni tiba-tiba dah together, mungkin dia panggil sayang lah kan. Mungkinlah kan. Dan tambah Sheila lagi, hubungannya dengan Ubay juga telah mendapat restu daripada keluarga Sheila sendiri, dan ibu bapa serta adik-beradik pun dah approve dengan Ubay ni. Dah dapat restu lah. Alhamdulillah. Restu daripada keluarga ni sangatlah penting, Nasha, kan. Dan bila dah restu tu, dah approve, why not kan? Why not? Benda baik. Mungkin jodoh diorang kita tak tahu kan. Betul. I'm sure mesti ramai yang tumpang gembira dengan diorang punya hubungan ni. Apa-apa pun kita doa yang baik-baik je lah untuk diorang. Ya, betul. Tapi saya rasakan memang diorang ada something lah, Nasha. Kenapa Sebab pula? apa? Saya nampak kehadiran Ubay dekat anugerah juara lagu yang ke-37 baru-baru ini. Nak support siapa lagi? Mestilah Sheila Amzah kan? Selepas beberapa tahun kita dah melalui fasa pandemik, akhirnya sekarang ni kita dah berjaya menjalani kehidupan seperti biasa macam yang dulu-dulu kan. Dulu kalau kita nak keluar negara lah kan, macam-macam dokumen kita kena prepare. Daripada sijil vaksin, lepas tu keputusan swab test tu. Kalau nak buat swab test tu, sakitnya hidung tu tak boleh nak kata lah kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah makin lama makin mudah lah nak ke luar negara. Betul. Kan. Tapi Ash, walaupun dah senang nak pergi holiday mana-mana sekarang ni, kita dah ada satu lagi masalah yang lain. Masalahnya ialah harga tiket pula melambung tinggi sekarang. Dah makin mahal. Dan bercakap pasal flight tiket ni, kita nak bercerita sikit mengenai satu kisah yang agak tragis jugalah agaknya dekat airport. Pasal apa agaknya tu? Pasal apa? Nak dijadikan ceritalah. Sepasang suami isteri yang tiba lewat di lapangan terbang nekat untuk meninggalkan anaknya di kaunter daftar. Walaupun anaknya masih kecil lagi, masih bayi lagi tahu, Nasha. Ini kerana mereka tak nak bayar tiket berasingan. Ya, dan bercerita lebih lanjut, kejadian berlaku semasa kaki tangan penerbangan itu meminta pasangan suami isteri ni menjelaskan bayaran tiket untuk anak dia yang bayi itu. Tapi diorang ni macam mana pun, diorang berkeras tak nak juga bayar. Jadi dia sanggupkan dia tinggalkan macam tu je anak dia. Suami isteri yang mahu ke Brussels, Belgium ini kemudian tergamak meninggalkan bayi mereka di dalam sebuah stroller. Sejurus itu, mereka kelihatan tergesa-gesa kelang kabut untuk ke pemeriksaan pasport, dan seterusnya mereka fly ke Brussels tanpa anak mereka yang tinggal dekat airport itu, Nasha. Dan situasi itu telah mengejutkan ramai kru penerbangan dan juga kaki tangan penerbangan tersebutlah. Dan tindakan itu tidak pernah terjadi sebelum ini, Nasha. Ini first time yang terjadi dekat pada waktu itulah. Ya, dan ibu bapa yang tidak bertanggungjawab itu pun telah pun disoal siasat oleh polis setelah kaki tangan penerbangan itu membuat laporan. Okey guys, untuk story OBTV yang pertama, baru-baru ni kecoh di laman sosial media mengenai bekas ahli politik bakal menjadi penyampai radio Hot FM. Tidak lain tidak bukan tall, dark and handsome. Siapa lagi? Iaitu Khairy Jamaluddin. Ya, ataupun lebih dikenali sebagai KJ. Sebelum ni kita asyik dengar rumours je kan. Orang cakap kat dalam social media, betul ke dia nak jadi kan? Dalam ramai-ramai orang, kenapa dia? Betul. Tapi sekarang ni
nama besar KJ telah pun berjaya. Kita berjaya jadi radio announcer tau. Dah confirm kan? Memang confirm dah sekarang. Tambah MPA, tawaran Hot FM kepada KJ dibuat menerusi surat terbuka di Instagram @hotfm976 dan membabitkan jawatan sebagai penyampai radio yang akan bertugas setiap Isnin hingga Jumaat jam 6 pagi hingga 10 pagi. Dan kehadiran KJ ni menjadi tonggak utama kepada Backpast Hot lah. Pasti akan dapat memberi suntikan baru dan juga warna yang lebih menarik dalam segmen tersebut. Tapi kan mesti ada antara netizen yang tertanya-tanya, kenapa KJ yang jadi DJ, kenapa di-offerkan dekat KJ ni? Jawapannya adalah, menurut Ketua Pegawai Eksekutif MPA Nazri Noren, peluang menawarkan KJ sebagai penyampai radio ni diambil Hot FM bagi memastikan pengisian atau konten lebih segar dan kekal relevan di antara pendengar-pendengar radio. Betul tu. Takkanlah kita nak buat yang sama je kan. Mestilah dia nak cari sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi sebab itulah pihak radio ni cuba untuk mengambil langkah yang lain daripada yang lain. Orang kata marketing lah. Kita nak dapatkan lebih banyak pendengar. Jadi disebabkan itu dia mengambil KJ sebagai DJ. Yes, dan marketing tu menjadilah Nasha sebab ramai yang berkata-kata di social media. Dah jadi DJ radio. Dah jadi pelakon. Lepas ni KJ jadi apa pula Okey, anda semua mesti nak tahu berita yang seterusnya kan. Jadi baru-baru ni tular di social media apabila pasangan raja sehari di Indonesia baru-baru ni mengejutkan ramai apabila dia menggunakan tema cash on delivery ataupun COD yang korang selalu guna tu menjadikan tema pengantin lelaki dibungkus di dalam kotak untuk dihantar ke rumah pengantin perempuan. Menerusi video yang tular di media sosial, pengantin lelaki tersebut dilihatkan telah dibungkus kemas ke dalam kotak sebesar saiz tubuhnya dan dibawa oleh rakan-rakan ke lokasi majlis akad nikah. Itulah tu. Bukan itu sahaja, Ash. Rakan-rakan pengantin tu pun dilihat berada dalam karakter masing-masing. Karakter macam mana? Diorang ni mengenakan pakaian seperti penghantar barang tu. Betul. Siap dengan helmet semua. Tuan-tuan siap dengan motor semua. Tak ada motor. Dia just ada helmet dengan pakaian je lah. Tapi nampaklah seksa muka rakan-rakan dia nak bawa bungkusan yang berat tu kan. Dan sebaik sahaja tiba di rumah pengantin perempuan, kotak tersebut dibuka sebelum pengantin bersiap sedia untuk melafazkan ijab kabul. Kalau kotak tu tak buka macam mana lah nak kahwin. Nak nikah kan. Dan biarpun tema tersebut mengejutkan tetamu yang berada dalam masjid tersebut, tetapi upacara akad nikah tu tetap berjaya dijalankan dengan lancar lah. Akhirnya diorang pun menjadi suami isteri. Nasib baik. Kalau tak keluar daripada bungkusan tu, macam mana tu nak nikah? Macam mana? Alhamdulillah lah mereka dah selamat kan. Dan ini kerana tetamu yang hadir juga turut terhibur serta kagum dengan tema yang dilakukan oleh pasangan ini untuk menggunakan tema COD ni COD. Tak pernah dibuat orang. Tapi hanya di Indonesia sahaja yang buat tema kahwin macam ni. Kiranya ni idea kepada pengantin lelaki lah. Yang pengantin perempuan pun setuju. Ikutkan je lah. Okey guys, berita OBTV yang pertama. Baru-baru ni kita tahu kita baru saja habis anugerah juara lagu yang ke-37 dan menyaksikan Aina Abdul sebagai juara. Anugerah juara lagu kali ini menerusi lagu Terus Hidup. Dan bercakap mengenai AJL kan, kita nak highlight sikitlah momen-momen menarik yang berlaku pada hari Ahad lepas. Betul. Pertama sekali kita tengok persembahan Naim Daniel. Sangat mind blown orang kata. Sebab apa? Dia buat gimmick persembahan tu tergantung kakinya di atas stage tu menyanyi terbalik. Tapi macam mana pun suara dia tetap maintain. Selama 5 minit dia menyanyi terbalik, Nasha. Kalau kita tu dah pensan agaknya. Dan seterusnya, fashion yang mendapat perhatian dan kritikan netizen adalah daripada Joe Flizzo, iaitu Satu Malam di Temasek, yang seolah-olah memakai inner tau, Nasha. Dan semasa melakukan persembahan ketika malam AJL itu bersama Sonawan. Dan setiap
Setiap tahun fashion Aina Abdul mesti menjadi tumpuan. Betul. Setiap tahun wajib Aina Abdul dengan pakaian tidak boleh dipisahkan, Nasha. Yes. Dan untuk AJL 37 kali ini, Aina sebagai penyanyi, penulis dan komposer itu sekali lagi all out dengan pakaian serta persalinannya yang serba putih. Nampak awan-awan di belakang tu. Dengar cerita memakan sampai RM90,000. Hai, tapi berbaloi lah menang dua kategori Betul, banyak dia bawa balik malam tu. Ya. Dan kalau nak ikutkan lagi, banyak lagi momen-momen yang menarik pada malam tu, termasuklah talent Oh Bulan dan juga Seismic, iaitu Ahmad Lapsif dan juga Zaidi Aziz yang menjadi host backstage. Memang havoc diorang. Betul, tapi nampak happening lah anugerah juara lagu 37 ni, dan saya tak sabar untuk tengok anugerah juara lagu ke-38. Apakah tema nanti Sama-sama kita nantikan. Okey guys, sejak kebelakangan ini nama pelakon cantik Fasha Sanda kerap kali diperkatakan di sosial media. Jika sebelum ini Fasha dilabel hipokrit, Nasha. Sebab bila muncul dengan menggayakan tudung bersama di majlis bulan puasa Ramadan pada baru-baru ini. Ya, dan terbaru Fasha Sanda mencuri tumpuan ramai sekali lagi selepas berkongsi sebuah video mesra bersama dengan suaminya Aidil Aziz di Instagram kerana menari tenggo. Menari tenggo pun boleh jadi viral Agak romantik Tapi kan menerusi video tersebut, Fasha yang ligat menari bersama suaminya mencetus pelbagai reaksi daripada netizen dan menganggap video tu macam tak sesuai lah. Ya, dan lihat di ruangan komen pula, ada seorang individu ni dia memberi teguran buat Fasha. Dia mendakwa tingkah laku pelakon itu akan memalukan ibu mentuanya lah pula. Pula kan. Berikutan daripada itu, Fasha dilihat tidak berdiam diri dan memidas komen individu berkenaan dengan berkata ibu mentuanya itu seorang yang tidak mudah mengkritik atau komen lah mengenai hal rumah tangga mereka, sebab mereka tahu better lah kan. Ya, dan di ruangan komen juga Fasha pun ada membalas komen itu dengan mengatakan mak mentua saya paling tak suka judge orang dan dia tahu anak menantunya pelakon. Jadi dia terima kami seadanya. Fasha juga berkata, kami tahu kami tak sempurna dan kami belajar untuk perbaiki diri kami. Thank you for your concern, sister. Macam tu. Yelah tu. Tapi di samping itu, beberapa individu lain turut menegur Fasha agar tidak terlalu kerap berkongsi momen bahagia mereka di laman sosial media. Rasanya tak salah pun kalau nak berkongsi momen-momen indah bersama dengan orang yang tersayang tu. Tapi bila dah jadi popular ni, ramai yang memerhati. Nanti kan ada pula yang makan hati ke kan. Kalau kita tak siapa kisah pun sebab diorang artis je. Kita tak popular macam diorang. Okey guys, itu sahaja OBTV kali ini. Untuk membaca artikel-artikel yang menarik, anda boleh ke www.obulan.com. Ya, dan kalau korang nak tengok video-video yang best pula, jangan lupa untuk follow kami di Obulan Official YouTube dan jangan lupa untuk follow kami juga di TikTok di Obulan Official. Jangan lupa untuk saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Esnordin. Dan saya Nasha Nazari. Kita jumpa lagi. Bye! Wanita saya action tuan tak suruh saya cakap.